Bersama kita di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungakar sebelah kanan saya perkenalkan kepada audio penonton Yang Mulia Tuan Awang Haji Sahari bin Haji Tinggal, ya. Timbalan yang dipertua Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya, ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah, ya? Sehat walafiat. Jelas ya. Kita didengarkan semangat dan juga keceriaan, ya, yang dipancarkan oleh Yang Mulia Tuan Awang Haji Sahari tadi, ya. Dan sebelah kanan Tuan Haji ialah Haji Nur Isyanuddin, ya, bin Haji Nur Kasih, yang mana merupakan timbalan bendahari, ya, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi ini inilah kedua orang narasumber kita, tetamu Betul kita sekali. ini. Dua narasumber kita bawakan ke studio pada kali ini membicarakan mengenai dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Baru saya ketahui juga rupanya ada Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya yang dipanggil sebagai MKOKU. Ya, MKOKU. MKOKU. Ada rupanya. Ada. Jadi mungkin di kesempatan ini dapat ditanyakan pada Tuan Haji Sahari, apa sebenarnya peranan majlis ini ditubuhkan? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya idea untuk menubuhkan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya ini sudah awal, ya, sudah awal sekali. Sebab jadi kalau demikian sebenarnya tujuan utamanya ialah sebagai wadah, sebagai titian atau jambatan, sebagai satu suara mewakili seluruh orang kelainan upaya di negara Brunei Darussalam. Untuk makluman bis kita, orang kelainan upaya di negara Brunei Darussalam terdiri daripada 9 NGOs. Bermakna 9 kategori orang-orang kelainan upaya di negara Brunei Darussalam. Setakat ini yang akan datang, wallahu alam, kita tidak tahu. Okey, izinkan saya kalau dapat menyebutkan persatuan-persatuan yang bergabung di bawah MKOKU ataupun bersama-sama payung yang sama dengan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya. Okey, satu, ya, ada 9. Satu ialah Persatuan Papda. Persatuan Papda ni persatuan orang-orang cacat, anggota dan berkerusi roda negara Brunei Darussalam. Yang saya sendiri ingat ia ditubuhkan pada tahun 1985. Okey. Persatuan yang pertama sekali bagi mengelinga orang-orang kelainan upaya. Belum ada dikategorikan yang sampai 9 ni belum ada. Masa tu kita dipanggilkan barangkali rojak, koktel. Semua di sana ada. Okey. And then lepas satu yang kedua ditubuhkan Persatuan Kaca. Kaca. Ya. Jadi saya balik kepada Papda. Ini khusus bagi orang-orang yang cacat anggota. And then Kaca. Kaca adalah juga iaitu bermakna persatuan kanak-kanak cacat. Tapi sebenarnya sekarang ini sensitivitinya dalam world, dalam regional, kalau boleh jangan panggil katanya, jangan panggil cacat. Tetapi oleh kerana persatuan ini didaftar cacat di sana, terpaksa kita disambut. And then ini juga daripada kanak-kanak yang mengalami kecacatan anggota. Okey, sama ada disebabkan oleh kemalangan ataupun sejak lahir dan sebagainya. Itu dia. Yang kedua, yang ketiga, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Tidak asing lagi. Kita lihat di baru-baru ini di Radio Televisyen Brunei, pembukaan resmi surau Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang begitu sangat-sangat mesra OKU. Dan kami berharap model itu
akan menjadi aspirasi kepada tempat-tempat peribadahan, terutama masjid, surau, akan berbuat demikian untuk memberi peluang kepada golongan kelainan upaya beribadah. Karena hak untuk beribadah itu Allah tidak bezakan. Betul tak? Betul, betul. Yes, terima kasih. Yang ketiga, Yang keempat, minta maaf. Ya. Betul. Terima kasih membetulkan saya. Semata. Semata Brunei. Semata Brunei. Semata ini adalah akhirnya terdiri daripada mereka yang mengalami autism. Autism, ya. Saya dulu masa jadi cikgu itu, saya juga pernah berhadapan dengan pelajar-pelajar saya yang autism. Mereka ini luar Agak biasa. mencabar? Yes, mereka ini luar biasa. Kalau apa namanya? Kalau ya minat satu perkara, kalau dia minat komputer, tidak boleh lawan. Sangat intelijen. Pernah kami blok, kami punya master komputer kami blok, tapi dia dapat buka. Wow. Dan ada lagi pelajar saya wanita, kalau dia melukis, sama macam bertracing. Ia hanya melihat di dinding dan melukis sama macam kita tracing. Tiada ada bezanya. Lihat, luar biasa. Kelebihan mereka. Kelebihan mereka. Okey. Yang kelima ya. Ya. Yang kelima, able. Able ini adalah alih-alihnya mereka anak-anak yang sindrom Down. Down syndrome. Saya tak perlu terangkan sindrom Down ya. And then yang keenam, OKP, orang kelainan upaya pendengaran. Okey ya. Dia ada setengahnya boleh bercakap sedikit tapi dia tidak boleh mendengar. Okey, yang ketujuh SOBD, Special Olympic Brunei Darussalam. Mereka ini jarang dipublish, tetapi mereka ini ada masa-masanya mereka akan berada ke luar negeri, sama ada di peringkat serantau ataupun dunia antarabangsa. Dan pernah mereka ini ada tim bola, Ya. pernah Johan bola sepak peringkat serantau. Alhamdulillah. Mereka ini antara ahli-ahli Paralimpik di Brunei juga. Yes, antaranya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 BENAP. BENAP ini ialah dalam bahasa Inggris juga ya, tapi saya lebih kepada bahasa Melayu, mereka yang kurang upaya penglihatan. Alhamdulillah, kalau kita melihat kejayaan-kejayaan dari segi akademik, ada di antaranya sudah mencapai akan sampai kepada pengajiannya ke peringkat PhD. Yes, kurang upaya. Allah celikkan hatinya, terangkan hatinya. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir yang ke-9, LLS. LLS itu bermakna pembelajaran bertingkat. Maknanya intelektual Allah kurniakan kepada manusia ini ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi mereka ini slow learner. Jadi memerlukan support ataupun sokongan yang padu, tinggi dan efektif untuk membantu mereka mencapai akademiknya, walaupun tidak sama seperti orang yang normal. Baik, alhamdulillah ya, itulah 9 ya, semuanya di bawah MKOKU ini tadi. Baik, beralih pula kita kepada Yang Mulia Tuan Haji Nur Isyanuddin ya. Tuan. Setakat ini bagaimana sokongan khususnya daripada pihak masyarakat awam terhadap MKOKU ini? Okey, alhamdulillah, terima kasih terlebih dahulu kepada Rampai Pagi kerana menjemput saya untuk memberiagakan acara Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Ya. Alhamdulillah, buat masa ini ada banyaklah pihak-pihak kerajaan dan juga swasta NGO membantu sedikit sebanyak dalam memberiagakan OKU ini dari segi pekerjaan, pelajaran dan juga sukan. Memang banyaklah ya. Memang banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni berbincang berkenaan dengan orang kelainan upaya ini, seperti lazimnya memang kita ketahui pasti ada cabaran-cabarannya kan Tuan? Ya. Ada cabarannya yang lazim diketahui, ada cabarannya juga yang jarang diketahui. Di kesempatan ini mungkin Tuan dapat mengungsikan apa sahaja cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan orang kelainan upaya ini dalam konteks negara Brunei Darussalam itu sendiri. Saya? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih.
Kalau hidup tidak ada cabaran, itu bukan namanya hidup. Betul. Semuanya kita menghadapi cabaran, barulah kita menjadi matang dan dewasa. Dan yang paling hebat cabarannya ialah orang kelainan upaya. Okey, terima kasih atas soalan itu. Itu cukup emas. Sebenarnya cabaran utama yang kita lihat di dalam konteks negara Brunei Darussalam ialah dari segi pendidikan, pekerjaan, facilities ataupun kemudahan, accessibility yang disediakan. Kita bukan mengkritik mana-mana pihak. Kita hanya menyuarakan, kita hanya melihatkan apa sebenarnya terjadi. Okey. Di segi pendidikan, kita tahu kita ada dasar pendidikan inklusif yang tidak mengasingkan walau apapun juga jenis manusia di negara Brunei Darussalam. Tidak boleh diasingkan. Sama-sama berhak menerima pendidikan. Cuma saja kita accessibility untuk mereka ini kurang mesra. Maknanya saya katakan, terutamanya kalau ada orang yang pelajarnya pakai wheelchair, tidak ada disediakan ramp untuk dia independent, untuk dia bergerak sendiri, itu pendidikan. Sebab saya sendiri mengalami soal pendidikan dan IK. Terpaksa naik tangga, sampai saya bekerja sebagai cikgu, sampai naik ke tingkat 3 dengan keadaan saya bertongkat, tapi oleh kerana semangat sebagai guru yang ingin memberi sinar kepada anak bangsanya, tidak ada masalah. Okey, itu pendidikan. Dan kedua, pekerjaan. Apa yang kita lihat masih barangkali, saya bukan mengkritik, ini saya bercerita. Bercerita saja, naratif. Mungkin naratif OKU. Okey, stigma yang kurang setengah masyarakat kurang mempercayai akan kebolehan orang-orang OKU dalam bidang pekerjaan. Okey, itu yang kita lihat, kurang keyakinan. Okey, jadi mereka ini tidak diberi peluang untuk membuktikan bahawa mereka ini boleh. Sedangkan pada saya berusaha, kawan-kawan berusaha. Kami golongan OKU tidak sekali-kali ingin sebagai orang yang menadah tangan sahaja. Okey, kami ingin bergerak kepada masyarakat yang ada nilai-nilai ekonomi. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan daripada dulu sehingga sekarang ya, perbezaan dulu sehingga sekarang, lebih banyak peluang-peluang pekerjaan sekarang ya. Kita ini lihat juga diberikan kepada mereka-mereka yang berkelainan upaya ini berbanding daripada dululah. Ya, jadi ini nampak sedikit peningkatan yang sangat positif ya di negara kita di Brunei Darussalam. Peluang-peluang pendidikan juga diberikan kepada mereka, dan mereka ini kalau kita lihat dini hari ya, masa kinilah semakin banyak diberikan perhatian. Sebagai contoh sahaja, kalau dulu mungkin jarang kita mendengar ya, Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Beberapa tahun kebelakangan ini kita sering mendengarkan untuk terus meningkatkan kesedaran sebenarnya di kalangan masyarakat Brunei kita ini bahawa mereka ini ada dan mereka ini perlu digiat aktifkan secara inklusif. Dan tahun ini ada temanya yang tersendiri nih Nadirah ya. Setiap kali kita ni ada sambutan pasti datang dengan tema-temanya sendiri. Mungkin tema itu sendiri membawa objektifnya, ataupun mungkin tema itu akan dapat meningkatkan kesedaran orang ramai. Jadi untuk tahun ini apa sebenarnya tema Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya? Alhamdulillah. Tema sambutan Hari Orang Kelainan Upaya tahun ini adalah penyelesaian transformatif untuk pembangunan inklusif. Peranan inovasi dalam memacu dunia yang boleh diakses dan saksama. Artinya ada persamaan dan akses, ada dapat peluang masuk ke inovasi itu. So penyelesaian transformatif untuk pembangunan inklusif maksudnya perubahan-perubahan untuk pembangunan secara menyeluruh yang tidak tertumpu kepada satu pihak sahaja. Tetapi menyeluruh dan meliputi semua golongan OKU. Semua golongan OKU. Ini sesuai sekali dengan tujuan pengisytiharan Hari
orang kelainan upaya yang diisytiharkan pada 3 Disember 1992 yang memperjuangkan maruah, hak dan kesejahteraan orang-orang kelainan upaya. Untuk pembangunan secara menyeluruh, ada 3 bidang patut diberi perhatian. Okey, yang pertama, perkembangan menyeluruh bagi kelainan upaya dalam pekerjaan. Sustainable Development Goal. Ya, 8. Dan yang kedua, perkembangan menyeluruh bagi kelainan upaya dalam mengurangkan ketidaksamaan. Sustainable Development Goal ke-10. Dan yang terakhir sekali adalah perkembangan menyeluruh bagi kelainan upaya dalam bidang yang umpamanya seperti sukan, riadah dan sebagainya. Jadi kalau menyentuh mengenai dengan hari antarabangsa orang kelainan upaya, apa aktiviti yang dijalankan oleh MKOKU ini sendiri dalam menjayakan hari antarabangsa orang kurang upaya? Okey, bagi sambutan tahunan ni, kami ada kelainan lah untuk sambutannya. Apart from yang dibuat oleh JAPIM, sembahyang di As-Salihin, which is Karang, and then ada ceramah, dan untuk MKOKU sendiri adalah kami acara kemuncak kami adalah mengadakan acara funball MKOKU. Fun bowling, fun bowling MKOKU yang akan diadakan pada mungkin 29 Januari 2023 tahun hadapan. Oleh kerana sebab perkara-perkara yang indah dapat kami elakkan, so kami anjakkan ke tahun hadapan. 29 hari bulan Januari 2023. Bertempat di Golden Bowling Airport Mall tuan, tempat bowling area sana. Acara tersebut akan diadakan bagi 5 golongan OKU ni. OKU. Yang pertama masalah penglihatan, masalah fizikal, masalah pendengaran, berkerusi roda dan masalah intelek. Bagi tujuan MKOKU Fun Bola ni adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara semua ahli dan juga orang ramai. Orang ramai. Di dalam Fun Bola ni kami akan mengadakan tiga game yang berupa 10 pin strike, 9 spin strike dan juga moonlight. Moonlight ni dipanggil moonlight, area tu akan dipatangkan. So we can feel how the blind ball. Bagaimana orang kelainan penglihatan memainkan permainan bowling ini tadi. Which is ketani. Indah pernah terfikir diorang ini pun boleh mengikuti sukan tersebut. Betul. Itulah menjadikan ia inklusif kan. Indah mengira apapun kelainan upaya orang tersebut, sekiranya ia berminat, ia dapat lakukan sebenarnya. Sebenarnya dapat. Janji Ketani bagi peluang arah mereka. Bagi peluang, bagi kesempatan. Dan insyaAllah mereka akan mempersembahkan yang terbaik. Mencoba yang terbaiknya pasti. Baru-baru ini pun saya dengar daripada Thailand, diorang mungkin balik harian ni. Diorang mendapat bagian mata. Pingat perak. Alhamdulillah. Luar biasa sekali tahniah kita diucapkan. Jadi berbalik semula kepada aktiviti tadi tu tuan, peserta-pesertanya terdiri daripada siapa sahaja tu? 5 golongan tadi yang saya sebutkan, masalah 5 golongan, masalah penglihatan, masalah fizikal, masalah pendengaran, kurang upaya ya, berkerusi roda dan intelek. Semua inilah yang akan mengikuti permainan ini tadi. Dan satu lagi dalam perancangan kami, MKOKU akan mengadakan satu game untuk orang ramai, terdiri daripada pegawai-pegawai dan yang dipertua ahli gabungan MKOKU untuk mengadakan satu perlawanan bowling menggunakan kursi roda. Boleh menggunakan kursi roda? Macam mana tu? Luar biasa. Luar biasa sekali. Maksudnya macam mana? Yang macam kita orang biasa. Okey, sebagai contoh saya sendiri. Mereka akan memboling
duduk di kursi roda. Menggunakan kursi roda Kaki tersebut. tidak boleh dia dicacahkan ke bumi. Faham. Satu cabaran untuk mereka tu ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Dia Jadi akan merasakan macam mana atlet-atlet berkursi roda ni menempuh cabaran-cabaran. betul sekali. Awak Kita menarik dapat melihat sekali. juga sebenarnya menerusi aktiviti sebegini melibatkan partisipasi orang ramai ya. Untuk sama-sama beraktiviti, bergiat aktif bersama dengan mereka-mereka ahli-ahli orang yang berkelainan upaya ini mampu mengeratkan hubungan silaturahim ini. Itu juga sebenarnya yang mungkin dapat meningkatkan lagi tahap empati. Kita ni ada berbincang mengenai dengan simpati dan empati. Tapi sebenarnya terfikir juga bagaimana kan menerapkan sifat empati di dalam jiwa dan diri seseorang itu ialah untuk ikut turut serta seperti yang dikongsikan oleh Tuan sendiri. Dengan kita ni mengikuti bowling tersebut atau aktiviti-aktiviti yang diadakan, kita ni ada secebis rasa. Ni orang a glimpse of feeling. Kadang-kadang kan itu kita tak ni rasanya. selalu bercakapnya berat mata memandang, Berat lagi bahu memikul. Cuba terpikul dulu. Cuba terpikul dulu. Satu saat pun susah. Barulah kita ni tahu dan di sana dapat kita ni memberikan perasaan empati yang kita Betul. Dan maksudkan kita pun ini menghargai dan kami pun memberikan setinggi-tinggi penghargaan dan hormat di atas kemampuan mereka tersebut untuk tetap menjalani walau apa pun cabaran yang ada. Alhamdulillah ya, kita gembira juga sebenarnya kalau kerajaan kita ni memang ya menghantar juga para atlet-atlet ini. Kalau baru-baru ini Paralimpik saya sendiri ada membuat pendekatan ya. Atlet-atlet berkelainan upaya ini dihantar, diterbangkan ya ke luar negara, bertanding di peringkat antarabangsa, diberikan peluang Luar untuk biasa bersaing sekali. bersama dengan ahli Paralimpik yang lainnya. Dan alhamdulillah kita melihat juga banyak juga pencapaian dan juga kejayaan-kejayaan yang mereka telah pun kecapai ya. Jadi dimaksudnya mereka ini tidak diketepikan. Betul Di sekali. akhir wawancara ini Nadira bersama dengan Tuan Ihsanuddin selaras dengan tema yang telah pun dijelaskan tadi, apa seranan dan juga harapan Tuan sendirilah ya MKOKU ini kepada masyarakat. Tuan Haji Sari. Tuan Haji Sari, baik silakan. Ya, Tuan Haji Sari. terima kasih. Ini adalah peluang keemasan. Apa yang kita harapkan seperti mana yang disebutkan tadi, orang selalu keliru simpati, empati. Betul. Empati itu lahir daripada jiwa kita. Betul. Kita masuk ke dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang dia rasakan. Itu empati. Antaranya definisinya. Simpati itu kasihan saja. Hanya dapat diucapkan atau sedikit perbuatan. Kasihan juga. Macam dari jauh saja. Yes, Kesian juga. kesian Tapi juga. dia buat apa-apa. Okey, harapan kita di masa-masa sekarang akan datang supaya masyarakat Brunei akan memberikan ruang yang cukup besar kepada mereka yang orang kelainan upaya. Saya tegaskan, selalu saya di public speaking saya katakan, kami tidak minta berlebih-lebihan. Cukuplah memahami apa yang kami rasa dan membantu kami apa yang kami ingin bantu. Kalau tidak ada. Kami tidak ada permintaan yang lebih setinggi gunung, seindah pelangi, tidak. Cuma berilah kami hak yang sama. Berilah kami timbang rasa. Berilah empati seadil-adilnya. Terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah Dengan ya. simpati dan empati amat menarik sekali. Tak ada permintaan setinggi gunung ya, seindah pelangi. Hanya diminta untuk difahamkan sahaja. Baiklah, untuk seterusnya pula untuk Tuan Ihsanuddin, bagaimana? Bagaimana dengan harapan Tuan? Saranan dan harapan bagi saya untuk tahun ini adalah bersempena dengan tahun ini adalah mengharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dan dekat dengan OKU agar dapat membantu dan mempersiapkan dengan menyediakan accessibility dan alat-alat bantuan khas, bantuan bagi OKU mengikut peredaran masa. Masa ni kata ni berubah-ubah kan. The technology is very sudah high tech dia. Insyaallah. Masakan yang lebih mencabar lagi dalam kehidupan yang lebih mencabar. Dan untuk OKU sendiri, saya mensarankan dan mengharap sendiri supaya mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan supaya dapat menjalani
kehidupan yang lebih bermakna dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah yang telah dikongsikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Tidak lupa ribuan terima kasih kami ucapkan kesediaan Tuan datang kemari mengongsikan berkenaan dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.